Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Adila binti alias atau boleh panggil saya Cikgu Dila akan mengajar anda mata pelajaran sains dan matematik untuk tahun ini. Jadi untuk hari ini kita akan masuk topik pertama dalam sains iaitu biodiversity. Untuk perbincangan topik ini saya akan menggunakan PowerPoint. Okay, saya akan share PowerPoint dengan anda. Jadi sebenarnya apakah yang dimaksudkan sebagai biodiversity ni? Biodiversity merupakan kepelbagaian organisma hidup di sesuatu kawasan. Semua benda hidup sama ada manusia, haiwan dan tumbuhan dikenali sebagai organisma yang mempunyai bentuk, saiz dan rupa yang berbeza, dan ahli sains telah mengelaskan organisma ini kepada beberapa kumpulan. Apa itu biodiversity? Seperti saya cakap tadi, merupakan kepelbagaian organisma di muka bumi sama ada hidupan darat, laut, flora iaitu haiwan atau fauna, tumbuhan. Semua benda hidup dikenali sebagai organisma. Saya ulang lagi, benda hidup termasuklah manusia, haiwan dan tumbuhan. Terdapat 10 hingga 100 juta organisma di bumi, dan biodiversity ini wujud disebabkan pelbagai jenis iklim dan habitat, dan Malaysia merupakan negara yang mempunyai iklim apa? Betul tak? Dalam geografi kita belajar Malaysia ni dia mempunyai iklim khatulistiwa. Jadi bila kita kata dia khatulistiwa, dia tak ada musim panas atau musim sejuk. Okey. Haiwan-haiwan ni dia tinggal di pelbagai habitat. Contohnya tasik dan kolam. Siapa yang tinggal dekat tasik dan kolam? Ikan, amoeba ataupun udang. Seterusnya tanah. Cacing tanah, semut, kalajengking, burung, unta, pokok kaktus, cicak. Seterusnya yang tinggal di hutan, contohnya harimau, monyet, refleksi. Ya. Seterusnya, kenapa biodiversity ni penting untuk kita, untuk organisma ni? Okey, dengan adanya biodiversity, dia bagi kita sumber makanan dan bahan mentah. Contohnya sayur-sayuran, ikan-ikan, ayam, semua tu adalah dengan adanya biodiversity. Seterusnya tempat rekreasi atau peranginan, contohnya dekat Pahang kat mana? Contohnya dekat Teluk Cempedak. Dekat mana lagi tempat rekreasi? Taman Negara, Kuala Tahan. Seterusnya untuk tujuan perubatan ni, pokok-pokok herba, tumbuhan-tumbuhan herba digunakan untuk tujuan perubatan, keseimbangan alam, bahan mentah industri, contoh pembalakan, dan akhir sekali pendidikan. Untuk pendidikan contohnya organisma digunakan oleh ahli penyelidik untuk kaji. Sebab tu organisma juga penting untuk pendidikan. Seterusnya kita pergi kepada pengurusan biodiversity secara berkesan. Terdapat 5 cara. Yang pertama, perlu mengajukan kempen kesedaran agar kenapa kita kena ada pengurusan biodiversity ni. Sebab kita nak
semua organisma dalam muka bumi ni kekal dan tidak pupus. Jadi caranya dengan mengajukan kempen kesedaran, menguatkuasakan undang-undang, melindungi habitat dengan mewujudkan hutan simpan, taman laut, taman negara dan santuari hidupan liar. Contoh santuari ni, santuari orang hutan dekat Sabah ada. Santuari orang hutan memelihara hidupan dengan program pembiakan seperti tapak sembahyang anak benih atau pusat penetasan penyu, dan akhir sekali pengharaman tumbuhan dan perdagangan haiwan dan tumbuhan endemik dan terancam. Jadi kita masuk topik 1.2, pengelasan organisma. Organisma terbagi pada dua, haiwan. Haiwan ni termasuklah manusia. Okey, tumbuhan. Untuk haiwan terbagi kepada dua, vertebra dan invertebra. Tumbuhan juga terbagi pada dua, berbunga, sama ada berbunga dan tidak berbunga. Dalam vertebrata ni anda akan mempelajari 5 kelas utama. Yang pertama ikan, yang kedua amfibia, yang ketiga reptilia, yang keempat burung, yang kelima mamalia. Dalam vertebrata maksudnya haiwan yang mempunyai tulang belakang. Manakala invertebrata merupakan haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Untuk vertebrata sama ada haiwan itu berkaki atau tanpa kaki. Sama ada dia ada 3 pasang kaki, lebih daripada 3 pasang kaki, 4 pasang kaki atau lebih. Seterusnya tanpa kaki seperti cacing ataupun tidak seperti cacing. Seperti cacing ni badan dia mesti bersegmen, dan tidak seperti cacing ni dia tidak bersegmen. Untuk tumbuhan anda akan mempelajari dalam berbunga, tumbuhan berbunga monocotyledon dan dicotyledon. Tidak berbunga, berbiji atau tanpa biji. Untuk berbiji contohnya conifer, tanpa biji lumut, alga dan paku pakis. Okey, untuk pengelasan haiwan. Yang pertama vertebrata. Vertebrata seperti saya cakap tadi, dia bertulang. Vertebrata maksudnya dia bertulang belakang, dan invertebrata merupakan haiwan yang tidak bertulang belakang. Dan haiwan invertebrata ni merupakan haiwan yang paling banyak di muka bumi, dan sebahagiannya adalah serangga. Serangga contohnya nyamuk, lipas dan sebagainya. Kita masuk invertebrata. Ingat tak apa maksud invertebrata? Invertebrata merupakan haiwan yang tidak bertulang belakang. Okey, setengah haiwan ni dia duduk dekat air, ada juga yang duduk dekat darat. Okey, haiwan ni juga kadang-kadang dia berkaki, ada juga yang tidak berkaki. Contoh invertebrata adalah cacing tanah, pacat, kumbang, lalat, belalang, lipas, siput dan sebagainya. Ini contoh lain, udang, sotong, tapak Sulaiman, mak umang. Nanti nota ni saya akan edarkan kepada anda, jadi anda boleh rujuk balik. Contoh lain, ni obok-obok, ni siput babi. Okey, vertebrata dia ada berkaki dan tidak berkaki. Contohnya rama-rama, lipan, ulat, lipas. Untuk yang tidak berkaki sama ada dia bersegmen atau tidak bersegmen. Okey, ni pengelasan lagi detail. Untuk invertebrata, dia sama ada dia kaki bersendi. Contohnya sama ada dia ada 3 pasang kaki atau 4 pasang kaki.
dan lebih daripada 4 pasang kaki. Contoh haiwan yang mempunyai 3 pasang kaki, lalat, kumbang, cengkerik, contoh lain lipas. Okey, kaki yang mempunyai 4 kaki, kalajengking, laba-laba dan lebih daripada 4 kaki, lipan, udang, ketam. Seterusnya, invertebrata tanpa kaki bersendi, contohnya seperti cacing, cacing tanah, cacing pipit, cacing dalam permukaan awak tu adalah cacing. Cacing tidak seperti cacing untuk invertebrata tanpa kaki bersendi, tidak seperti cacing. Contohnya tapak Sulaiman, obo-obo, siput babi. Seterusnya kita masuk vertebrata. Vertebrata terdapat 5 kumpulan dalam vertebrata. Apa yang dimaksudkan dengan vertebrata? Vertebrata adalah haiwan yang mempunyai tulang belakang dan tengkorak untuk melindungi otak. Okey. Vertebrata ni dibahagikan pada 5 kumpulan. 3 daripadanya berdarah sejuk dan 2 daripadanya berdarah panas. Okey, untuk yang berdarah sejuk, kita kenali dia sebagai poikiloderma. Untuk yang berdarah panas, kita kenali dia sebagai homoioderma. Okey, kenapa dia berdarah sejuk? Dengan ini dia boleh menyesuaikan suhu badan mereka berdasarkan persekitaran. Untuk haiwan yang berdarah panas ni boleh mengekalkan suhu badan yang malar dan tidak dipengaruhi oleh persekitaran. Terdapat 5 kumpulan dalam vertebrata. Yang pertama mamalia, burung, reptilia, ikan dan amfibia. Antara 5 ni, yang mana kita kelaskan sebagai yang berdarah panas dan berdarah sejuk? Mana pula yang berdarah sejuk? Nanti kita akan bincangkan satu per satu ciri-ciri umum kepada 5 kumpulan ini. Yang pertama, untuk kumpulan pertama adalah mamalia. Mamalia merupakan haiwan yang tinggal di air dan darat. Kalau dia tinggal dekat air, dia tinggal dekat air lah. Kalau dia tinggal dekat darat, dekat darat. Okey, darah untuk mamalia adalah berdarah panas. Jadi berdarah panas, ingat tak perkataan dia? Homoioderma. Okey, bentuk badan untuk mamalia adalah pelbagai. Mamalia bergerak secara berenang. Kenapa ada mamalia yang berenang? Kenapa? Sebab apa? Sebab ikan paus dan dolphin dikelaskan sebagai mamalia kerana ikan paus dan dolphin juga bernafas menggunakan paru-paru. Dan permukaan badan mamalia mempunyai bulu halus atau rerambut. Contoh manusia kita ada bulu roma. Kaedah pembiakan mamalia persenyawaan dalam melahirkan anak dan beranak, kecuali platypus dan terenggiling yang bertelur. Okey, mamalia ni anak dia menyusu dengan ibu, mempunyai sepasang telinga luar bercuping. Contohnya adalah monyet, kelawar, ikan paus. Okey. Terdapat ciri-ciri luar biasa dalam mamalia, maksudnya special case seperti ikan paus, dolphin tadi. Ada juga kelawar. Kenapa? Kelawar mempunyai sayap dan boleh terbang seperti burung. Manakala ikan paus dan dolphin tinggal di dalam air seperti ikan. Seterusnya kita masuk kepada kumpulan burung. Okey, ciri-ciri utama untuk burung, dia tinggal dekat atas tanah iaitu darat. Burung juga berdarah panas. Bila kita kata berdarah panas, term untuk
Darah panas ni adalah, ingat tak? Homohioterma. Homohioterma. Jadi burung ni dia bergerak menggunakan sayap untuk terbang, tetapi tidak semua boleh terbang. Contoh yang tidak boleh terbang adalah burung unta. Permukaan badan burung ni dilitupi oleh bulu pelepah. Masuk bulu pelepah maksudnya bila kita cabut bulu tu, ekor dia ada pelepah kat belakang. Macam ni pelepah kelapa tu. Contoh bulu tangkis badminton tu. Tu contoh bulu pelepah. Okey. Burung juga bernafas melalui paru. Kaedah pembiakan dia menjalankan persenyawaan dalam dan bertelur. Burung makan dengan menggunakan paruh mulut. Burung tu kita panggil dia sebagai paruh. Mempunyai kaki bersisik kering dan bersayap. Dan contohnya adalah angsa, elang, gagak, burung hantu dan ayam. Ni contoh burung. Seterusnya kelas ketiga, ikan. Tiga kelas terakhir ni merupakan haiwan yang berdarah sejuk. Bila berdarah sejuk, term dia adalah poikiloterma. Saya ulang lagi, poikiloterma. Okey, ikan. Ikan dia tinggal dekat air dan berdarah sejuk. Bentuk badan ikan, badan yang larus, maksudnya straight. Chain straight gitu. Pergerakan dia bergerak secara berenang dengan adanya ekor kat belakang, ekor dan sirip. Nah, ini adalah sirip. Ekor kat belakang, sirip yang lain-lain tu kita panggil dia sebagai sirip. Permukaan ikan ni, badan dia dilitupi sisik berlendir dan ikan ni dia bernafas dengan insang. Contohnya, kalau awak tengok ikan ni kat tepi pipi dia tu ada insang. Seterusnya, ikan ni dia membiak dengan bertelur dalam air dan menjalankan persenyawaan luar. Contoh ikan adalah salmon, ikan jerung, kuda laut, ikan pari. Yang keempat, kumpulan keempat adalah amphibia. Contoh amphibia adalah katak. Kenapa kita panggil amphibia? Kerana dia mempunyai ciri-ciri umum seperti habitat dia tinggal di air dan darat. Dia berdarah sejuk, badan dia pelbagai. Dan amphibia ni dia boleh bergerak secara berenang atau melompat. Sebab dia duduk dua-dua dekat air atau darat. Permukaan badan dia kulit lembap. Dia bernafas melalui insang semasa kecil dan paru-paru dan kulit apabila dewasa. Maksudnya dia ada ruang lah untuk lubang-lubang respirasi dia dekat kulit dia. Sebab tu bila kita tersentuh katak tu, kita rasa lembap. Tu merupakan kaedah respirasi dia. Dia berkulit lembap. Dan amphibia ni dia bertelur di dalam air. Katak walaupun dia duduk juga dekat darat, tapi dia bertelur dalam air. Dan menjalankan persenyawaan luar. Contoh bagi amphibia adalah katak, kodok. Kodok ni kalau kita katak yang besar, tu kita panggil dia sebagai kodok. Dan salamander. Ini contoh amphibia. Contoh lain. Okey, dan akhir sekali, kelas kelima, haiwan vertebrata yang bertulang belakang adalah reptilia. Reptilia ini tinggal di air dan darat, berdarah sejuk, mempunyai bentuk badan pelbagai. Pergerakan untuk reptilia sama ada berenang atau menjalar. Menjalar maksudnya dia bergerak macam ular tu, boleh bayar.
kita panggil dia sebagai mencalar. Berenang sebab dia duduk dalam air. Contohnya penyu, ular juga berenang dalam air. Buaya duduk dalam air juga. Permukaan badan bagi reptilia mempunyai kulit kering yang bersisik. Reptilia bernafas melalui paru. Kaedah pembiakan dia secara bertelur, yang biasanya dia telur dekat darat sebab dia sorok telur dia dalam tanah atau pasir. Nanti bila anak dia dah menetas, kalau penyu ke kura-kura, dia akan pergi ke air. Untuk ular, sama ada dia akan terus hidup kat darat atau dekat air. Okey, reptilia ni dia menjalankan persenyawaan dalam. Contoh bagi reptilia, haiwan reptilia adalah buaya, kura-kura, cicak dan ular. Jadi, kita dah bincangkan ke 5 kelas utama vertebrata. Jadi, apakah perbezaan antara haiwan vertebrata dan invertebrata? Perbezaan yang pertama, vertebrata mempunyai tulang belakang, manakala invertebrata dia tiada tulang belakang. Vertebrata juga mempunyai sistem saraf dan otak, manakala setengah invertebrata tidak mempunyai sistem saraf. Perbezaan yang terakhir, awak juga boleh tulis vertebrata ni menggunakan rangka tulang untuk menyokong tubuh badan, manakala invertebrata menggunakan rangka luar yang keras. Contohnya apa? Invertebrata, siput babi guna ni rangka luar yang keras. Bendalih dalam badan untuk menyokong tubuh badan. Jadi ni adalah pengelasan haiwan vertebrata. Ada 5. Jadi kalau buat nota, awak boleh tulis dalam table seperti ini. Tak payahlah salin satu-satu macam cucu tadi. Awak boleh letak dalam table seperti ni. Saya tak bincang sebab kita dah bincang dah tadi. Jadi pelajar-pelajar perlu buat nota untuk sains. Kalau awak belajar dengan saya mewajibkan anda semua untuk membuat nota dalam buku tulis. Jadi kalau awak masuk sekolah nanti, saya akan cek buku awak sama ada penuh atau tak. Itu saja untuk hari ini, pembincangan kita hari ini. Jadi seterusnya pelajar-pelajar perlu menjawab kuis dalam Google Form, dan kuis dalam Google Form tu saya kira sebagai attendance untuk anda pada kelas sains hari ini. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan wabillahi taufiq wa hidayah. Okay, bye-bye.